tuan ni jalurnya bagaimana. Perjalanan Dajjal ini tuan dia tak nak terganggu. Maka di antara dia tuan musnahkan daripada sekatan-sekatan tersebut dengan menghancurkan negara-negara yang dilalui. Tuan, kita tengok lepas tuan ni sepadan dengan Iran, apa dia? Iraq habis tuan, Islam kan. Lepas tu apa dia? Syria tuan, habis. Nak sampai ke Palestin kan tuan. Palestin ni tuan ni, ketika itu bila mereka menguasai Palestin tuan, maka sudah hampir dekatlah tuan kehancuran Madinah dan Mekah. Siapa tuan yang nak hancurkan Mekah Madinah ni tuan? Sebelum Dajjal ini masuk, dihantar tuan wajah-wajah Dajjal di dalam. Lepas tu kita tengok antara ialah apa dia? Orang yang jadi pemimpin tuan. Baru ni tuan tulah bawa masuk patung raja dia tuan. Tak balik pada zaman jahiliyah. Orang-orang kafir dah boleh masuk tanah haram tuan. Kan maksiat sudah melata di tanah haram tuan. Tanda-tanda kiamat kita belajar kitab ini tuan ni, yang dalam itu dah berlaku. Bangunan tinggi bercakar langit, orang miskin tuan yang berkaki ayam menyemai jadi kaya. Sebab tu bangunnya apa dia? Pemimpin dia tuan, raja yang mengisyaratkan apa? Akan menjadikan Saudi ini lebih barat daripada barat tuan. Nampak? Sebab tu berlaku konflik umat Islam di Palestin dipandang tak ada apa pun. Baru ni tuan ni desak OIC tak ada apa tuan peranan. Kan? Sebab apa? Siapa yang dah kuasainya? Sebab tu kita lihat nanti tuan mereka dah kuasai. Bila tuan hancurnya Mekah dan Madinah, kemudian Allah akan datangkan wabak yang akhirnya tuan telah pada melenyapkan tuan bumi tersebut. Ramai yang mati dan sebagainya. Orang beriman tuan Allah akan matikan. Dan ketika itu Dajjal akan turun. Dajjal hakiki. Yang sekarang Dajjal majazi. Siapa dia majazi ni tuan? Kalau tahu sifat Dajjal ni tuan ni, matanya buta sebelah. Kan? Tapi majazinya tuan, orang yang Islam mengaku Islam tapi ada munafik dalam diri dia tuan, dia membuta mata hati dia tuan untuk melihat kebenaran ini. Maka tadi akan salut dengan pahaman-pahaman pemikiran yang bermacam-macam. Dengan liberalnya, dengan sekularnya tuan, dengan pahaman yang campur, bau dan macam-macam lagi. Ini tuan ni dan kan. Akhirnya tuan ni, bila kena dah hancur mereka tuan dah, kali itu barulah nanti akan munculnya Imamul Mahdi, turunnya Nabi Allah Isa yang akan melawan dan menentang Dajjal itu tuan. Dan lepas bantu tadi, kota Konstantinopel akan dibuka oleh tuan ni pemimpin-pemimpin. Kita tahu dahulu yang pembuka pertama adalah Saidina Umar. Yang kedua siapa dia? Sultan apa dia? Salahuddin Al-Ayyubi. Yang ketiga tuan, masa tu siapa dia yang buka? Sultan Muhammad Al-Fatih tuan. Yang keempat akan dibuka nanti tuan. Barulah Islam akan tuan ni memuncak. Dan kota Baitul Maqdis tuan akan menjadi pusat keamanan sejagat tuan. Karena Allah dah declare bahawa Palestin itu, Al-Quds itu adalah dipanggil mahsyar dan tuan ni bumi yang mana akan menjadi seperti bumi mahsyar dan mansyar. Mansyar itu tempat keamanan sejagat. Sebab tu kata tadi ada orang pemimpin yang mengatakan bahawa orang-orang Islam juga kadang-kadang dah diserang sebegitu. Wahai saudara-saudaraku di Gaza, kamu keluarlah. Mesir dah sediakan satu penempatan kan untuk mereka ini di semenanjung Sinai kan tuan. Pindahlah orang ramai tuan ni. Sebab itulah apa dia, Brigade Al-Qassam tuan di bawah Hamas tuan, dia tetap mempertahankan tuan bumi suci itu. Apa berlaku pun dia takkan keluar tuan. Ini yang kita hadapi sekarang kan. Kenapa umat Islam lemah? Saya dah sebut dah sebelum itu. Nabi dah, sebelum Nabi wafat, Nabi dah kata
Kenapa lemah? Berpecah belah. Bila berpecah belah, tuan-tuan, orang bukan Islam, orang kafir telah dicabut dalam hatinya rasa takut dengan orang Islam. Sebab tu waktu dia kecil, tuan-tuan, waktu dia tak kuat, dia bukan main puji orang Islam. Bila tuan-tuan dia kuat, bila tuan-tuan dia berkembang, bila dia ada kuasa, habis dia layak. Tuan-tuan, ingat, nak takbir pun tak boleh, tuan-tuan. Kita nak doa tu semua tak boleh, nak cakap mereka ni orang kafir pun tak boleh. Ini tuan-tuan tolong fahamlah. Saya nak cakap benda ni benar-benar ulil haq walau kana murrah. Bercakap soal tuan-tuan agama kita tak boleh. Nak cakap soal raja kita tak boleh. Nak cakap soal bangsa kita pun tak boleh. Semua tuan tak boleh, tak boleh, tak boleh. Masa tu tuan dia dah jadi hebat. Apa yang tinggal kat kita tuan? Kan kerana ada antara kita tuan terkena penyakit al-wahnu. Sahabat tanya pun wahnu ya Rasulullah, iaitu cinta dunia. Cinta dunia ni gila pangkat, nakkan tuan jawatan, kan? Nakkan kekayaan. Sebab tu apa berlaku kat kita hari ni tu kan? Saya tadi berbual dengan seorang pelajar baru balik pada Yaman. Baru setahun tuan belajar, kan? Balik tuan. Saya tanya, kamu balik sebab tak boleh bersambung ke? Tak boleh belajar ke? Tak boleh nak apa? Tak boleh, bukan tu Ustaz, kami tak mampu. Kos semakin tinggi. Tuan, sana nak pergi kena buat pertukaran dolar. Masa anak saya belajar dulu tuan, $100 bersamaan dengan 300 berapa ringgit. Sekarang tuan, $100 hampir dekat RM500. 4 berapa dah sampai 4.8. Ramai anak-anak kita balik tuan yang tak mampu, kan, nak survive. Saya kata setahun berapa kamu gunakan? Dia kata apa? Setahun duduk dekat sana kan tuan. Dia kata habis-habis jimat dah Ustaz. Habis-habis jimat dah. Dia kata apa dah? RM18,000 setahun. Saya kata, anak saya dulu tuan belajar, kan setahun lebih kurang dalam 12,000 itu kan. Belajar kat sana dulu. Sekarang tu 18,000 dan makin ramai akan balik. Tak mampu tu kan. Untuk survive, kan hidup kerana apa dia? Mata wang kita ni sudah jauh. Kita nampak tak nampak pun. Dia tak ada kan, dia tak ada isu berkaitan apa-apa pun berkaitan dengan politik, tidak. Tapi tentang isu kita, kan, isu tentang umat Islam. Kerana umat Islam Nabi kata ni semakin lemah dan tak ada kekuatan. Itu nanti Allah Ta'ala. Kita fahamkan sama-sama. Rentetan ni Nabi dah tuan tunjukkan jalan-jalan tuan itu. Jalan Dajjal tuan nak sampai dah dekat dah. Bumi tuan Iraq, Kuwait hancur. Habis di sekongkot tuan serang. Syria tuan habis. Dia sampai nak ke Palestin tuan ni. Di sana pula akan tuju pula jalan nak pergi ke Madinah dan Mekah. Sebab tu kita tengok Saudi baru-baru ini dia bukakan laluan pula. Banyak laluan, sama ada tuan laluan darat ataupun laluan tentang apa pahaman dia nak masuk bersama-sama. Apa jadi halnya kita dah tuan? Allahu Akbar. Baik, balik pada tadi, kanilah kita tak kenal dan tak ingatkan dosa-dosa yang kita buat. Tidaknya orang yang mati tu dia dah tengok dah. Malaikat maut. Kedua, kata Ibrahim Az-Ziyad, kata apa dia? Orang yang dah mati ni, dia dah rasa dah betapa kemuncaknya sakit itu. Mati tu kan. Kemuncak kepada sakit adalah mati tu kan. Tu dia. Sakit gigi tuan-tuan ni, kita pun tak boleh tidur malam, berdenyuk-denyuk, nak makan pun tak boleh. Cerita dengan kawan, macam nak mati rasa tuan. Kan? Laut mencucuk-cucuk, Allah, jalan tu tak boleh. Rasa macam nak mati tu. Rasa macam nak mati, tak mati lagi. Kan? Orang perempuan tu bersalin, ya Allah, macam nak mati Ustaz. Rasa cukup lah kata sekali ni. Tak nak lah lagi. Serik tu dah 10 tuan. Kan? Dia punya serik tu dah 10. Tak mati-mati, tapi sakit dia macam nak mati tu kan.
Habis itu kita bila tiba besok malaikat cabut nyawa kita, tuan. Itulah sesakit-sakitnya. Rasulullah pun tak tahan menanggung sakitnya mati, tuan. Jadi bagaimana nak hilang tentang rasa kesakitan itu? Sakit tetap sakit, tapi kan mudah-mudahan kan malaikat tuan akan ambil nyawa kita dengan lembut. Maka dengan itu hati tuan kena sentiasa lembut. Lembut kita berdampinglah dengan Allah. Amal-amal perbuatan kita dan sentiasa kita tuan lembutkan. Jangan tuan keras semacam ni. Ambil rasuah tak rasa dosa, nanya orang, zalim orang tuan tak rasa apa pun. Tu Yahudi tu bunuh tuan orang tak rasa apa-apa pun. Tuan, besok dia kena cabut nyawa baru tahu tuan. Aibkan orang macam-macam. Apa lagi tuan ni? Memaki hamun orang, mencela orang. Tuan dia tak rasa apa. Tuan dia harapan dia supaya orang tu akan rasa tuan ni apa dia sakit hati dengan kata-kata dia. Biarlah tuan, biarlah. Sabar-sabarlah tuan ya. Biarlah, biar Allah membalas dengan sebaik-baiknya tuan. Dan ketiga tuan, apa kata Ziyad? Sekurang-kurangnya orang dah mati, dia dah tahu dah tuan tempat perakhiran, syurga ataupun neraka. Sedangkan kita tak tahu sebab kita belum lalui tuan. Maka dia kata apa dia? Seandainya lah kamu kasih diri kamu sendiri, maka itu adalah lebih baik bagi kamu. Yang kita simpati tuan orang yang mati, kan sedih kan, orang kita sayang, orang kita kenal. Tapi kata sebaik-baiknya kamu kasihlah diri kamu sendiri. Itu lebih baik bagi kamu untuk kamu hadapi saat sakaratul maut itu tuan. Jadi kesimpulan cerita tuan ni, Alkisah pada malam ini, kita tuan ni rasakan hati kita ini dengan dosa-dosa. Jangan tuan kita fikir pahala kita buat. Aku dah pergi Mekah dah, semaya aku tak pernah tinggal pun berjemaah lagi. Kan satu hari 5 waktu tu belum sembahyang sunat, sembahyang fardu je. Sekali buat kalau sila haram dapat 100,000. Kan 5 waktu tu sehari dapat berapa? Berapa? 5 kali 5 berapa? Tuan 100,000 kali 5 tu kan 500,000 lah. Setengah juta tuan. 2 hari 1 juta, 4 hari 2 juta, 6 hari duduk Mekah 3 juta. Dia balik tuan buat kiraan, aku ada 3 juta tuan. Belum lagi dekat Madinah lagi tu. Kat Mekah tuan, seandainya dia kata aku pergi sana umrah 12 hari, aku banyak dah pahala aku buat, dia ada dekat 10 juta. So balik tuan, kalau dia buat dosa dia kira tuan, dia tolak. Agak-agak dosa aku lewat semayang ni buat apa agak. Dia kira tuan dosa. Tak payah tuan. Kita kan hanya mengenangkan tuan. Kata Imam Syafi'i setiap kali tuan, bila Allah bangkitkan dia tuan pagi hari, alhamdulillah, sangka baik dengan Allah, Allah akan sangka baik dengan kita. Maka dia kata apa dia? Ya Allah, kau beri aku peluang untuk aku minta ampun terhadap dosa-dosa aku yang belum lagi aku minta ampun. Aku tak teringat pun apa dosa yang aku buat. Aku nak minta ampun ya Allah. Sebab tuan, bila kita duduk sembahyang tadi, kan sama-sama dengan imam, tuan ucapkanlah kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa dia tuan? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tu paling kurang tuan. Hadis Nabi kata 3 kali. Kan? Kalau kita tuan rasa lagi Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Tuan, tambah pujian Allah itu Al-Azim, yang maha mulia, maha tinggi. Tuan nak tambah lagi baik, tak ada masalah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tuan ni wal hayyul qayyum, bukan hayyul qayyum. Ini ada tuan ni khilaf di segi nahwu. Sebab tuan wal hayy, perkataan dia datang daripada apa dia?
La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi kan asal tadi astaghfirullahalazim, tentang alladzi la ilaha illa, tak ada Tuhan melainkan dia. Hu itu ilah dia Allah. Tuan, hayya itu mansub. Kalau tuan kata wal hayyu jadi majrul. Tuan, bila majrul bi dhamma, makna dekat situ jadi apa dia? Mudhafu ilaih. Tapi bukan. Nak beritahu dekat situ tuan, huwa hayya itu sifat. Sifat dia tuan yang maha hidup. Wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kalau baca wal hayyu pun tak ada salah. Dan kita ni bila belajar, mungkinlah cantik lah. Wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Minta ampunan Allah Ta'ala. Dan tuan-tuan, datangkan perasaan hati tersedih. Tuan, dengan aku ni mudah sangat buat dosa. Sebab aku tak ada kekuatan iman. Kemudian takut tuan, terbayang dosa-dosa silam dan masih belum ditutupi dengan taubat nasuha. Kita fikir dosa kita remaja macam mana? Dosa kita tuan waktu kita bekerja macam mana? Dosa kita tuan waktu kita apa dia? Lara dengan kawan-kawan macam mana? Kita fikir balik tuan. Kesempatan Allah bagi dengan umur setiap hari itu, kita pulun tentang setiap detik saat itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah itu tentang berkati Allah. Mudah-mudahan itu tadi sebagai apa dia, untuk menancapkan lagi tuan ilmu yang kita belajar sebelum ini, supaya tuan kita akan dapat menambahkan lagi perisa untuk terus kita beramal, kerana persediaan untuk kita tuan berhadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah soal itu saja pada malam ini. Minggu depan tuan tangguh tawakuf. Hari Ahad kuliah subuh tangguh. Kemudian tu hari Isnin pun saya minta tangguh kan. Sebab esok saya mula tuan bertolak ke Kuala Lumpur. Tuan sampailah minggu depan tuan terlibat dengan bengkel syarah hadis Imam Nawawi 40 KPM tuan, Kementerian Pendidikan lah. Tuan doakan mudah-mudahan dapat pencabuannya idea. Tuan seramai 13 orang panel dipilih. Tuan, saya pun sebenarnya tak layak, takut tengok tuan ni sebenarnya nama ni semua doktor-doktor kan, pensyarah-pensyarah tuan. Saya tengok saya ni kedil dia tuan ni, namun pun duduk nombor yang ke-11 daripada 13. Okey lah juga tuan ni. Tak sampai corok juga lagi. Yang lain semua tuan datang daripada apa dia, universiti, daripada apa dia, IPG, daripada tuan apa dia, pegawai tinggi. Kita macam mana pula tuan ni dia pilihnya saya tuan ni, dan di kuarantin tuan selama seminggu. Tak boleh keluar ke mana-mana tuan. Duduklah hotel dekat tengah-tengah pada raya Pudu tuan, kat Pudu. Doakanlah tuan ni, takut mengasap ke kepala. Saya tuan dah siap sedia dengan kitab-kitab rujukan untuk dijadikan tuan. Itulah nak menulis tak mampu, tapi kongsi ramai-ramai, insyaAllah tuan ilmu itulah. Jadi untuk disebarkan kepada anak-anak, cikgu-cikgu tuan seluruh sekolah di dalam Malaysia ini, rendah dan menengah tuan, untuk diguna pakai. Bukan tuan, bukan tak bagus yang mana buat, dah cukup lengkap tuan, dah faham dah. Tapi tuan untuk dimurnikan supaya lebih tuan apa dia, ringkas difahami. Kan budak-budak zaman sekarang tuan tak suka banyak-banyak kan. Belajar sejarah tuan tengok, kalau kita dulu masuk kelas, cikgu kata apa, buka muka surat 13, baca tuan. Tu teknik dulu tuan tak pakai dah sekarang. Kita hantar tuan dekat handphone gambar yang panjang, dia tak nak baca kan. Sebab tu dia tengok semua yang ringkas kan. Hantaran semua dah main short dia tuan SMS tu kan. Assalamualaikum, nak type Assalamualaikum tu panjang tuan. Aku ambil dah cukup kan.
Apa dia? Saya dalam perjalanan panjang sangat. Apa dia? OTW, motorway. Tuan-tuan budak sekarang dia suka baca reka-reka, jadi nak buat macam tu lah tuan-tuan. Intipati dia. Tapi kalau tak ada ilmu nak diterangkan tuan-tuan, yang reka tu semakinlah tuan-tuan cetek, dan semakinlah orang tak faham. Ini yang bahaya tu tuan-tuan. Tu saya kata makin bahaya. Sebab orang sekarang ni semua nak cepat. Tuan-tuan nak cepat. Makan pun nak segera tuan-tuan. Tapi bila tanya mati, tak nak lambatkan lah. Tuan-tuan ni padahal dia tak tahu yang dia makan banyak fast food tu kan. Junk food tu tuan-tuan ni semua makanan-makanan segera yang boleh mati dengan segera tu. Tapi semua nak segera kan tuan-tuan. Dia kata tak nak lagi dah, malas tuan-tuan. Semua yang nak kena apa dia? Nak kena, kau tengok dulu tuan-tuan, kalau petang-petang kan, mak kita kan tuan-tuan ni, nenek kita duduk kat dapur. Tuan-tuan ni tepung sagu nak dapat macam mana? Amin. Pergi dulu kan, ingat datuk saya tuan-tuan ni pergi tebang sagu kan. Habis dia potong-potong buat balik, cucu tukang sagat ramai-ramai tuan-tuan. Tolak, tarik, lepas tu tumbuk saya tengok pakai lesung kan. Yang pakai kaki tu lain. Susah tuan-tuan. Nak makan kuih daripada tepung sagu. Sekarang tak ada tuan-tuan. Tepung sagu pun dah malas orang nak beli. Beli dah siap ya tuan-tuan. Kan semua nak segera kan? Kalau kat sekolah tuan-tuan laporan semua nak cepat, nak segera. Kat isteri sama kan, kena siap semua tuan-tuan. Tapi tanya kalau mati, nantilah dulu. Tak nak segera dan tuan-tuan. Kalau ibadat, nantilah dulu. Jomlah semayang segera. Allah pun kata apa dia? Minta keampunan, jangan tangguh-tangguh, segera. Wasari'u, cepat-cepat, segera. Ila maghfirati min rabbikum. Jangan tangguh-tangguh. Itu tadi masa berlalu. Cepat sangat kata pejam-celik kita tengok. Sekarang dah habis dah tuan-tuan hujung bulan apa? Bulan November. Bulan ingat November, tak ingat Ramadan tuan-tuan. Rabiul Awal kan dah masuk akhir Rabiul Akhir. Lepas tu nak masuk Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Syakban. Nak masuk Ramadan 4 bulan lagi tuan-tuan. Agak-agak Quran kita dah buka dah. Allah Akbar. Saya takut 4 bulan tak sampai kan, dan meninggal dan tuan kita. Taubatlah sungguh-sungguh, insya-Allah. Tadi kita baiki diri kita sama-sama supaya kita dapat berjumpa dengan Allah Ta'ala dengan hati yang tenang dan tenteram. Sekarang itu saja tuan-tuan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.